nampaknya hari ini mereka pula membuat perkara yang sama. Tapi biasalah sesuatu yang haram bagi orang lain akan jadi halal bila PAS yang melakukannya. Itu biasalah, kan? Kerjasama politik antara BN dan PH diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Bukannya keputusan individu selepas pasca PRU. Tidak. Dan keputusan untuk kerjasama dengan mana-mana parti juga mesti keputusan oleh parti, bukannya individu-individu. So, adakah PAS bahu bermain dengan agenda pecah perintah di kalangan pemimpin UMNO? Sebagaimana PAS lakukan di akhir-akhir kerajaan bersama dengan peringkat persekutuan yang sebelum daripada tu, sebelum PRU 15. Kan? Syarat kerjasama politik hendaklah dengan niat yang ikhlas lah. Jangan ada niat terselindung untuk memecahkan, belahkan parti lain, untuk menghapuskan parti lain, untuk membatalkan parti lain. Baru ni mahkamah telah menolak permohonan untuk membatalkan parti UMNO ni. Tiba-tiba diorang nak bekerjasama pula dengan UMNO. Gitu kan. Yang nak suruh saya jawab tu sila naik atas, tanya soalan. Saya tak layan soalan dekat komen ni. Kalau saya layan soalan kat komen ni, saya tak boleh nak bercakap. Sebab dalam masa sama kita nak menyampaikan dan masa yang sama kita nak membaca, tak jadi. Kalau saya nak membaca komen anda, saya baca je komen anda, saya tak boleh bercakap. Tanyalah mana-mana host pun, kalau dia tengah bercakap dan masa yang sama dia nak komen apa yang korang tulis, kita takkan boleh nak sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Seriously. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, jangan ada niat terselindung untuk memecah belahkan parti lain, untuk bekerjasama, dan jangan ingat parti UMNO tak ada ketua sehingga tidak mahu melalui ketua parti. Cukuplah kerjasama dengan parti PBBM tu. Thank you Chong Andy. Okay, jadi apa yang saya nak sampaikan, yang lain jawatan berkuasa 4 negeri hanya diberikan 3 exco kepada PBBM. Nampak tak? Yang lain jawatan-jawatan yang dibalun oleh Sanusi tu 8 portfolio yang disandang. Dengan parti PBBM pun dia sekarang ni boleh dikatakan ada macam tak ada. PBBM tu ada macam tak ada. Kan? Boleh dikatakan begitu. Ini kan nak kerjasama semula dengan parti UMNO. Korang pelihara dulu parti yang tengah bekerjasama dengan korang sekarang ni. Thank you Tio. Lepas tu baru kau sembang pasal nak bekerjasama dengan orang lain. Ini dengan PBBM pun bagi 3 pun PBBM bising kan. Lepas tu kau yang terpaling nak bekerjasama dengan orang tu orang ni. Nampak tak siapa yang sekarang ni main 2 kolam? Dia dah lama dah main 2 kolam ni. PAS ni. Dia hanya fikir diorang punya kepentingan saja. Thank you Aini. Kalau dia tak fikir kepentingan dia, aku rasa dah lama dah dia ni bersama-sama dengan Pakatan Rakyat sampai sekarang ni. Tapi dia tengok mana yang membawa keuntungan kepada dia. Lepas tu tak mengaku ambil 90 juta katanya. Lepas tu tipu kepada penyokong bahawa telah menang di mahkamah di London. Rupa-rupanya settle tepi. Rupa-rupanya bayar kepada The Sarawak Report 1.4 juta. Lepas tu nafikan pengikut-pengikut dia pun meroyong-royong menafikan kononnya. Itu adalah fitnah dan sebagainya. Kan? So mana keputusan, mana artikel, at least artikel lah ataupun apa-apa surat yang mengatakan kamu telah menang di London? Tak ada pun. Tapi satu cek yang tular berkenaan dengan korang tu settle tepi dengan Claire Rukasa tu adalah benar. Itu bukan dugaan dek. Itu benar. Jadi sama juga berkenaan dengan apa yang Claire Rukasa sendiri tu beritahu bahawa mereka ni bila dah sedar yang diorang ni ada bukti bahawa 90 juta itu benar, dia dah gelabah dah. Dia beritahu dia punya penyokong, kita perlu kutip derma Temilo. Untuk apa? Untuk diorang ini menang di mahkamah di London. Rupa-rupanya dia pergi settle tepi. Penyokong-penyokong sekali lagi kita nampak telah ditipu. Okey.
Saya ada berita baiklah nak kongsikan di sini. Baru-baru ni timbul, saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim punya Facebook, timbul satu laporan yang memberitakan penderitaan yang merundung saudara Sazali, iaitu anak kepada seniman agung negara Allahyarham P. Ramlee, dan beliau terlibat dengan kemalangan dan sekarang ini beliau jatuh dalam kategori orang kurang upaya. Dan tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Sekarang ni isterinya memerlukan perhatian dan rawatan segera, dan doktor kerana doktor beritahu dia ni ada masalah sakit tulang belakang dan juga saraf leher, dan setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Encik Farhan Fauzi telah pun pergi menemui saudara Sazali, anak kepada Allahyarham P. Ramlee, dan menyampaikan bantuan dari pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, beliau dah siang tadi kalau tak silap saya, dan adalah sikit sumbangan untuk meredakan beban yang ditanggung oleh keluarga tersebut dan sebagainya. Semoga kita doa sama-sama. Yang ini kalau dia buat crowdfund pun aku akan bagi. Sebab apa? Dia memang betul susah. Bukan macam crowdfund untuk pejabat, crowdfund untuk adun yang sepatutnya dia bantu rakyat, lazah rakyat yang bantu dia. Mula nak start kerja tu dah menyusahkan rakyat, kau rasa dalam 5 tahun tu macam mana agaknya? Yang ini patut dibantulah. Dia dah ditimpa musibah dan sebagainya kan. Dan satu lagi berita yang best adalah berita best hari ini yang dikongsikan oleh Fahmi Fazil sebentar tadi saya tengok. Reformasi bidang industri Malaysia akhirnya diumumkan melalui NIMP 2030 dan insya-Allah akan meningkatkan lagi pelaburan Malaysia dan meningkat lagi peluang pekerjaan. Dan ingat lagi tak adik Akil yang berusaha sehabis baik untuk menghabiskan larian 100 meter yang guna tongkat tu. Adik yang dia orang kurang upaya tu kan. Alhamdulillah kerajaan paduan bantu dapatkan beliau kaki palsu. Saya rasa sangat sebab lah tengok adik tu berlari sepanjang 100 km tu. Dia cuba juga nak habiskan dia punya larian walaupun dia ada sebelah kaki saja. Masya Allah kan. Semoga Hanayuh telah tampil ke depan untuk sama-sama membantu adik tu lah. Alhamdulillah, inilah kerajaan perpaduan, kerajaan yang sentiasa caknalah kepada isu-isu rakyat, bukannya kerajaan yang meminta-minta, bukannya adun yang meminta-minta, bukannya adun yang nak pasang wifi pun minta dengan rakyat. No, 100 meter yang ni, dah aku sebut berapa tadi? Bukan saya sebut 100 meter? Dan semalam meriah betul sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang di-Pertuan Agong pun puji, dah macam sambutan raya dah, alhamdulillah kan. Okey, balik kepada politik balik. Satu lagi Muslihat Perikatan Nasional ni dia tak sudah-sudah nak pecahkan UMNO sebab dia nak tebuk atap. Bye-bye Ogos, bye-bye. Macam tu sampai tahap tak menghormati hierarki parti orang lain. Sebiji macam setan. Kan? Sebab apa? Begitu kemaruk nak berkuasa ni, PAS yakin parti yang di Borneo akan ikut BN katanya. Sebab mereka cuba desak UMNO supaya agar jatuhkan Zahid dan Tok Mat ni. Sebab PAS secara sendiri tak diterima di Borneo kerana orang sana tak suka parti yang resis, parti yang mempraktikkan ekstremisme dan sebagainya. Tapi rasanya dah lebih biadab lah. Pernah di suatu ketika dulu DAP putus hubungan dengan Presiden PAS. Marah betul mereka masa tu. Tapi sekarang ni dia hasut orang buat. Bahkan lebih teruk lagi menghasut agar parti itu berpecah. Islam jenis apa yang bawa perpecahan macam ini? Sibuk dengan DAP sedangkan sangat-sangat jelas bahawa gerakan yang anti pada Islam, gerakan yang pernah saman bawa Heret Kelantan ke mahkamah berkenaan dengan hudud. Dari hudud, RUU 355, isu Jawi, kad, sehinggalah hadis 40 ni. Gerakan yang sibuk nak saman, sedangkan DAP ni bersetuju, menyokong hadis 40 tu sendiri. Malah KPM punya timbalan menteri adalah
Anak Lim Kit Siang belah tu menteri daripada DAP kan. Alasan DAP ni anti Islam dah tak laku dah Mat. Gerakan yang lebih dahsyat pun PAS peluh, PAS hanya nak kuasa dan UMNO hanyalah batu loncatan saja. Dengar orang-orang UMNO sekalian, korang ni hanyalah batu loncatan bagi PAS saja. Tolonglah kan, janganlah anggap korang yang terpaling pejuang Islam sangat. Teruk sangat tercalak imej Islam ni kau buat. Saban hari kian banyak onar yang dibuat ni. Kan? Mencemar. Ini yang kita takut mencemarkan nama kesucian Islam tu sendiri. Ni yang saya, satu lagi yang saya nak highlight di sini berkenaan dengan seorang penyokong pengikut PAS ni. Thank you Ida. Dia telah buat posting dia kata bulan 8 ni saya akan ceraikan bini saya dengan lafaz talak 3 jika PMX dan kerajaan masih bertahan sampai bulan 8 2023. Ingat tak Pakcik Mansur Ali tu? Korang ingat tak posting tu? Tular kan? Dia ada yang kata edit lah apalah, I don't know about that lah. Tapi mengikut hukum sama ada benar atau tak benar pakcik tu yang tulis atau orang lain yang perangkap pakcik tu atau sebagainya, kita tak kisah pun. Tetapi kita kena tahu hukum hakam, iaitu jatuh dah talaknya sebab bulan 8 pun dah lepas. Hari ni 1 hari bulan 9. Walau tak lafaz, hanya ditulis di media sosial, bukan ucap depan isteri anda, walau tanpa niat sebab ucapan tu tepat dan tidak ada makna lain selain daripada talak 3. Berdosa besar buat macam itu. Berdosa sebab main-mainkan hukum Allah. Upah orang buat Cina buta pun. Thank you Bert. Dapat dosa sekali lagi dan tak sah jika ada perjanjian dengan upah. Kalau korang katalah dia nak balik-balik dengan bini dia kan, dia menyesal kan, dia dah buat perkara itu secara ialah mungkin marah kepada kerajaan ataupun PMX masa tu. Lepas tu dia tulis macam tu dan dia dah terlajak tapi hukum dah jatuh. Katalah dia upah seseorang jadi Cina buta. Itu pun berdosa juga. Mengikut hukum Islam. Sekali lagi berdosa sebab sekali lagi mainkan hukum Allah. Ustazah atau tidak, kita kena tahu hukum. Kita tak perlu jadi ustazah. Sebab kita orang Islam kan, takkan kita tak tahu hukum. Kita kena carilah, kita bercakap pandai pasal benda lain, kita cakap pandai pasal hiburan, kita cakap pandai pasal politik. Takkan pasal agama kita nak jahil kot. Betul tak? Pasal agama lagilah kita kena tu. Sebab itu yang pentingnya. Bukannya lirik lagu ke, bukannya politik nombor 1, agama lah nombor 1. Korang kan terpaling Islam kan? Jadi tiada istilah Cina buta ni, tak ada istilah sebenarnya dalam Islam. Hanya boleh tunggu bekas isteri habis edah, dia baru boleh kahwin lain dan tunggu pula edah selepas suami barunya ceraikan dia. Mungkin bertahun-tahun lagi tanpa sebarang paksaan ataupun upah. Jadi itulah, jangan merana kerana tindakan yang tidak mengikut lunas akal fikiran mental yang Jadi buat Pakcik Mansur Ali, saya sungguh merasa duka cita di atas ujian yang menimpa. Cubalah dapatkan surat daripada SKMM mengesahkan akaun FB anda di Godam. Lebih baik jika jika disahkan untuk mengesahkan bahawa anda tidak membuat sebarang taklik seperti itu. Hanya Majlis Syariah yang boleh memutuskan keputusan kepada taklik tersebut. Jika keputusan siasatan polis mengesahkan akaun dan tulisan itu tulen, pergilah ke Mahkamah Syariah. Jadi anggaplah ini adalah satu perjuangan menegakkan syiar Islam. Dikala Islam terancam. Jadi Menteri Agama pun dah buat kenyataan bahawa jika lafaz taklik cerai isteri, jika Anwar masih PM bulan 8 ni, tak boleh ditarik balik dah. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ni 1 hari bulan 9 dah nak masuk 2 hari bulan 9 pun. Dan lafaz taklik yang dibuat mahu menceraikan isteri dia talak 3 tu dah pun jatuh kalau ikut hukum Islam.
Tapi atas kertas mungkin belum lagi sebab mungkin dia belum ke mahkamah lagi. Dan jadi dinasihatkanlah kepada isteri atau suami terbabit, kata Menteri Agama sendiri, untuk failkan permohonan mahkamah bagi mengesahkan perceraian tersebut. Jadi hanya hakim syari'i saja di mana pasangan terbabit memas tautin yang boleh menentukan sama ada taklid tersebut jatuh ataupun tidak. Thank you Sepak Daun. Jadi itu kenyataan daripada Menteri Agama sendiri. Menteri Agama sekarang ni sehari dua ni dah berbunyi dah, baguslah. Daripada duduk diam je kan. Cepatlah naik, siapa-siapa nak naik. Jadi saya nak pesan di sini sebagai seorang wanita lah, saya sendiri pun saya nak beritahu isteri sepatutnya dinaikkan martabatnya. Islam sendiri telah menaik tarafkan taraf seorang isteri dan wanita. Jadi janganlah para suami korang main-mainkan atau lukakan hati atau kau boleh bermain dengan hukum Allah ini untuk saja-sajalah nak buat kononnya korang nak tunjuk korang protes, korang marah kan. Benda ni tak boleh dibuat main lah. Ini hukum Allah Ta'ala. Dia telah melahirkan zuriat kamu. Dia jaga makan minum kamu. Dia telah setia kepada kamu. Tetapi sampai masa kau tak puas hati dengan satu kerajaan, kau tak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, kau boleh gunakan cerai taklid itu untuk membuktikan kau protes, kau marah, kan? Itulah. Tak faham aku. Sama lah macam aku dengar macam Abang Tesla tu lately lah sehari dua ni kononnya konten je. Kononnya bukanlah dia nak kahwin dua betul. Kononnya itu adalah satu konten untuk menaikkan diri dia. Lantaklah itu konten ke, dia nak kahwin dua betul ke dan sebagainya kan. Sibuk dengan Abang Tesla sampai semua bini marah kat laki. Tak boleh cakap pasal orang kedua apa semua kan. Sampai keluar ya macam-macam lah kan. Aku dengar macam tu lah. Dengar bahawa Abang Tesla tu buat konten je. Wallahualam. Layan Abang Tesla tak dapat faedah. Itulah kata. Aku memang tak layan langsung lah. Okey, Assalamualaikum. Anak perantau silakan. Saya nak bagi pencerahan sikit lah. Ya. Tentang cerai isteri. Amat sedih bila kisah sanggup berceraikan isteri kerana parti. Sedangkan saya sendiri pun tak pernah cakap macam tu dan tak pernah marah isteri saya dan tak pernah pukul isteri saya. Dan jentik pun maaf saya sensitif. Bila isteri saya tegur saya tak perlu marah. Sebab saya salah, saya mengaku. Itu je. Takkan kita nak marah dia balik. Jangan menegakkan benda yang basah pada suami-suaminya. Suami semua. Itulah yang saya harapkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Saya turun dulu Baik, terima kasih Abang Perantau cuma saya nak cakap pasal politik je pun. Datuk Seri Anwar Ibrahim elok je ada bini Azizah, dia PM ke, dia tak PM ke. Ada kacau hidup kau ke? Pasal politik je pun pakcik. Apa salah bini kau pakcik? Inilah masalah puak-puak ni taksub. Tak ada otak. Suka fitnah, carut, maki hamun, perkauman. Katakan ada tak satu benda bangang yang kerajaan buat itu salah bini kau ke? Kalaulah ada pun benda yang kerajaan buat yang kau tak setuju, salah bini kau ke? Sampai talak 3 kau bagi dia. Kenapa yang kau nak kena libatkan isteri kau? Ni. Kan? Tengok pakcik tu, abang tadi tu sampai menangis dia. Tinggi ni si Ari ni, bini pun tak ada lagi. Siapa-siapa boleh bagi dia bini satu tak? 2 ke? Jadi mana-mana ahli politik yang jadi Perdana Menteri, memang ada orang yang akan tak suka. Memang ada orang yang akan tak puas hati, betul tak? Tapi tak perlulah kita sampai rosakkan pemikiran kita, sampai ada kebencian yang melampaui batas. Ini masalah hati dah ni. Kena betulkan balik hati tu pakcik. Hati tu
dah tak tenang, dah serabut. Setan tu menghasut supaya pakcik tu buat benda yang tak masuk akal macam itu. Sampai Allah benci kepada perceraian. Kepada talak tu sendiri Allah benci. Tapi korang boleh duduk tulis dalam media sosial, kononnya nak protes kerajaan sekarang. Kononnya kalau dia tak jadi dah Perdana Menteri, kalau masih lagi Perdana Menteri, bini aku akan tertalak. Talak 3. Apa benda lah. Ni, kalau tak suka sekalipun, tak perlulah kita sampai rosakkan akal kita dengan kebencian yang melampau macam tu. Kita boleh lawan guna hujah, betul tak? Bukannya buat kerja-kerja yang tak masuk akal macam itu. Jadi soalannya di sini, bila kau kena tangkap, kena siasat, segala benda yang kau kena ni, kau cerai bini kau, siapa kat sebelah kau? Ada tak Perikatan Nasional pergi sokong kau? Ada tak Perikatan Nasional nanti yang akan suap mulut kau kalau kau sakit makanan? Kalau kau sakit nanti ada tak orang Perikatan Nasional akan pergi duduk, tunggu kau, ugut kaki kau, suapkan obat kat mulut kau, teman kau dekat hospital, ada tak? Tak ada satu pun akan setia berada di sisi korang bila korang memerlukan selain daripada bini kau. Itu saja. Jadi jangan duk buat benda bodoh, beras kau beli, internet kau bayar, cerai bini sendiri, bengong tak ada limit. Geram aku. Okey, silakan Ari. Ni. Assalamualaikum. Janganlah. Pasal apa aku yang kena apa marah kat orang lain. Dan ni masalah dia walaupun yang buat salah. Bukan aku yang buat salah, itulah. Kalau kita terlalu taksub, susah. Itulah jadinya. Bila kita jadi dah terlalu taksub, bila kita jadi terlalu taksub, jadi yang bukan-bukan yang dipikirnya. Bila yang bukan fikirnya, jadi macam ni lah. Tak pasal-pasal hilang bini. Dah kahwin 3-40 tahun, tiba-tiba hilang bini secara sebab parti. Jadi merugikan lah benda tu. Jadi sudah-sudahlah parti tu tak ada guna pun. Jadi kalau yang pandai petaksub tu udahlah, janganlah sampai ke bini. Cukuplah depa berbai'ah bini. Yang ahli pun janganlah berbai'ah bini. Jadi yang terbaru pun aku tengok yang si Jasin tu fitnah lagi, kata kerajaan ni mengamal salah guna kuasa, rasuah apa semua. Sampai penyokong pun dengar tak dengar, ya tak ya, betul ke hang cakap ni? Sampai dia bertanya, saya ni cakap ni apa ni dengar ke tak? Sampai dia bertanya macam tu. Hampa nampak tu pemimpin hampa dah buat, dia nak buat fitnah yang tak tahu fakta apa ke mana. Nanti apa yang jadi nayang, sebab macam Cik Yani cakap, tak ada keuntungan pun kalau hampa taksub sampai nak apa yang luar pada fikiran. Ada yang sampai nak membunuh, ada yang mendahaka pun hampa ikut kat benda-benda macam tu. Apa faedah hampa dapat? Kalau berparti sudahlah, nak sokong parti sokong je lah. Janganlah sampai aku tak, kalau kerajaan ni tak jatuh, aku nak cerai bini aku. Macam aku boleh lah cakap sebab aku tak ada bini. Kalau orang lain dia takut juga nak cakap benda-benda macam tu sebab ada bini. Ya. Percayalah orang lelaki pun, kalau dia kata dia tak ada bini, memang dia tak ada lah. Sebab orang lelaki dia tak boleh mengaku dia bujang. Kalau dia mengaku dia bujang, memang jatuh talak. Kalau dia kata dia tak ada, memang dia tak ada. Lagu tu. Okey, silakan Encik Sandera Manaf.